Di Sabah dan seterusnya kita ikuti pula perkembangan dari Terengganu. Langsung kita bersama Muhammad Rashidi, Muhammad Isa di sana. Silakan Rashidi. Terima kasih. Sektor perhotelan antara terkesan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Selepas aktiviti rentas negeri tidak dibenarkan, pelancongan domestik merudum sehingga memaksa pengusaha hotel mencari inisiatif lain. Keadaan itu menyaksikan beberapa hotel di negeri ini mempelbagaikan perkhidmatan mereka termasuklah menjual makanan hotel dengan harga murah. Tinjauan dilakukan di Hotel Marina Duyung Kuala Terengganu mendapati mereka mengambil inisiatif menjual nasi bajet dengan harga RM4. Mensasarkan golongan isi rumah B40 ternyata mendapat sambutan menggalakkan dari masyarakat. Inisiatif sama turut diambil Hotel Permai dengan menjual set makanan murah untuk petugas barisan hadapan. Tidak terkecuali Motel Desa di Kuala Terengganu yang menjual makanan dengan harga RM4. Sementara itu, bagi pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Maklumat Negeri, Arifin Diraman menyambut baik usaha dilakukan pengusaha hotel seluruh negeri. Mereka ada pekerja yang ramai, ada sehingga 200 sampai 300 orang. Yang mana mereka terpaksa membayar gaji kepada ni. Jadi mereka fikirlah apa yang terbaik. Dan saya hotel-hotel yang buat perkara ni dia tak banyak, dia sedikit je. Dan langsung tidak menjejaskan peniaga-peniaga di luar. Pada saya ini adalah langkah proaktif macam mana mereka nak dapat duit, dan perkara yang paling penting sekali adalah mereka sebenarnya dalam waktu yang sama mereka mempromosikan hotel mereka. Beliau ditemui selepas menyerahkan bantuan telefon pintar menerusi program Cakna Didik Marang Hebat Fasa 2 di Pusat Pintar Alur Limbat Marang. Meskipun sambutan Tahun Baharu Cina tahun ini disambut dalam normal baharu ekoran pandemik COVID-19, kemeriahannya patut diraikan dalam suasana penuh ceria. Bagi tujuan itu, 11 buah rumah kaum Tionghoa dalam kawasan Batu Rakit, Kuala Nerus disantuni pemimpin tempatan. Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Rakit, Bazlan Abdul Rahman berkata, penyampaian bantuan kepada 11 buah rumah penerima terlibat dibuat mengikut prosedur operasi standard yang ketat. Setiap rumah menerima bakul makanan keperluan harian dan ampau sumbangan pejabat DUN Batu Rakit. Mereka termasuk warga emas, ibu tunggal dan pesakit orang kelainan upaya OKU. Agihan sumbangan sedikit kepada masyarakat Cina ini, kita tetap mengikut SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan, di mana dari segi jarak dan sebagainya kita ambil kira lah. Sebab itu hari ini saya pun, kehadiran kita pada hari ini pun tidak ramai lah. Tidak ramai supaya tidak melanggar SOP yang ditetapkan lah. Sumbangan diberi sedikit sebanyak mampu mengubat kerinduan terhadap suasana sambutan Tahun Baru Cina sebagaimana sebelum ini. Bagi penerima pula, persiapan dan sambutan Tahun Baru Cina kali ini disambut secara ala kadar. Malah tiada makan besar disambut seperti mana kelaziman ekoran ahli keluarga yang lain tidak dapat pulang menyambutnya kali ini. Saya ni umur 60 tahun ni yang beza sekali. Pada tahun dululah. Rasanya macam tak sukalah. Agak-agak COVID ni tak ada lah. Tahun lepas, agak-agak tahun sekali lagi, tahun 2022 akan pulih balik lah. Persiapan orang mana, baju pun tak boleh beli, apa pun tak lagi, semua tak boleh beli. Cuma pakai yang sedia je lah, mana pakai. Sedangkan beli baru pun tak lagi mana-mana pula. Cuma ginilah maknanya, kita doa biar penyakit ni, COVID ni biar redup terhadap lagi. Kita akan tahun depan dia lebih baik lagi. Sambutan Tahun Baru Cina ini perlu dijadikan usaha pengukuhan bersama masyarakat di samping menunjukkan semangat muhibah dan saling hormat menghormati antara satu sama lain bagi mewujudkan masyarakat penyayang.
Jabatan Pendaftaran Negara JPN Negeri Terengganu menerima sekurang-kurangnya 386 permohonan slot janji temu sehari bagi urusan dokumen pengenalan diri. Jumlah itu direkodkan sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 di negeri itu yang ternyata melancarkan lagi perkhidmatannya kepada rakyat. Pengarah JPN Negeri Muhammad Nasir Karim berkata secara keseluruhannya JPN Negeri ini mencatatkan 5,679 pelbagai permohonan urusan dokumen pengenalan diri sejak PKP 2.0 dilaksanakan pada 22 Januari lalu. Hanya 8 cawangan JPN beroperasi di 8 daerah bermula jam 8.30 pagi hingga 5 petang, manakala 2 lagi ditutup iaitu cawangan Pusat Komuniti Desa Al-Mutafi Bilasyah di Dungun dan cawangan Kerteh Kemaman bagi mengurangkan risiko kebolehjangkitan wabak COVID-19 yang masih melanda negara. Ia juga untuk memastikan prosedur operasi standard SOP yang ketat seperti penjarakan fizikal dapat dipatuhi. Bagi mereka yang mempunyai kes-kes kecemasan atau tiada capaian internet, boleh menghubungi terus talian Pejabat Perkhidmatan Pelanggan JPN Negeri. Kita faham juga ada juga rakyat kita ni ataupun pelanggan kita yang berada jauh lah ya, di pedalaman ataupun ada masalah dari segi capaian internet tuan. Jadi untuk kes macam ni kita sesepeka lah dan kita sedia untuk berikan bantuan dan perkhidmatan kita mana mereka ni boleh hadir secara walk-in lah. Maknanya tidak perlu buat temu janji secara dalam atas talian. Maklumat lanjut boleh merujuk portal JPN iaitu mytemujanji.jpn.gov.my. Sementara itu, JPN Negeri turut menasihatkan ibu bapa agar tidak melengahkan permohonan MyKad kanak-kanak umur 12 tahun bagi mengelakkan timbul masalah di masa akan datang. Permohonan juga dinasihatkan hadir dengan jumlah sangat minimum. Sekian sahaja berita dari Terengganu. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Rashidi, terima kasih. Baiklah saudara, kita berehat seketika dan kembali selepas ini.